Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita teruskan pembelajaran hari ini, Pendidikan Islam tahun 2, bidang adab, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dengan izin Allah Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Marilah juga sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan doa belajar. Mudah-mudahan diberikan kefahaman dan dapat dihayati dalam kehidupan, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mudah-mudahan dengan doa ini kamu semua faham, diberikan kemudahan untuk faham tentang topik ini, insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan dengan kuis. Perhatikan dengan teliti di manakah letaknya masjid ini. Alif, Mekah. Ba, Madinah. Ataupun Jim, Turki. 5 saat dari sekarang. Baiklah, masa telah pun tamat. Jawapan yang betul ialah Ba, Madinah. Tahniah saya ucapkan kepada yang menjawab soalan ini dengan betul. Jadi, mana yang salah tu tak ada masalah kerana kesalahan itu merupakan salah satu daripada proses pembelajaran. Jangan putus asa. Kita mestilah sentiasa bersemangat nak lagi dengan ilmu agama. Baiklah. Apakah yang kamu nampak di dalam gambar ini? Ada orang, kubah. Okey, nyatakan warna kubah yang ada. Warna silver dan warna hijau. Jadi, soalan saya yang seterusnya. Apa yang berada di bawah kubah hijau tersebut? Baik, jawapannya ialah di bawah kubah hijau itu terletaknya makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terletak di dalam Masjid Nabawi yang terletak di Madinah. Okey, 8 jam perjalanan dari Malaysia. Okey, dengan menaiki kapal terbang, bukan dengan kereta. Okey, kalau kereta 8 jam tak sampai lagi Madinah. Jadi, masih lagi berada di Malaysia. Okey, tambah lagi dengan jam. Okey. Baiklah, kita kembali kepada topik. Marilah sama-sama kita nilai apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama menyatakan adab mengasihi Rasulullah SAW. Seterusnya menyatakan dalil nakli yang berkaitan. Seterusnya menyenarai cara-cara untuk mengasihi Rasulullah SAW dan menyenarai kepentingan mengasihi Rasulullah SAW. Marilah sama-sama kita tekan butang loceng, tekan butang langgan dan subscribe channel saya. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini. Terima kasih saya ucapkan yang dah tekan butang loceng, yang dah tekan butang subscribe, yang dah tekan butang langgan. Okey, yang mudah kamu faham lah.
Terima kasih sekali lagi atas sokongan anda. Kita teruskan lagi dengan adab-adab mengasihi Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita ataupun adab kita untuk mengasihi, menyayangi Rasulullah SAW. Baiklah. Yang pertama ialah berusaha mengenali peribadi Rasulullah SAW, ataupun kita berusaha mengenali Rasulullah SAW. Okey, bagaimana orangnya, bagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW. Jadi caranya ialah dengan mempelajari latar belakang hidup Rasulullah SAW ataupun biodata Rasulullah SAW semenjak kecil hinggalah baginda Rasulullah SAW wafat. Tahniah saya ucapkan kepada anda kerana anda juga sedang melaksanakan adab mengasihi Rasulullah SAW, yakni berusaha mengenali peribadi Rasulullah menerusi menonton video ini. Okey, jadi tahniahlah saya ucapkan. Kita lihat yang kedua, apakah adab mengasihi Rasulullah SAW? Apakah adab yang seterusnya? Berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Apakah itu sunnah Rasulullah SAW? Sunnah ni apa sahaja yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang boleh kita amalkan. Okay? Jadi bagaimana caranya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita? Sunnah Rasulullah SAW ni dari segi perbuatan, percakapan, akhlak Rasulullah, sifat dan pengakuan Rasulullah SAW. Jadi di pasaran ada salah satu buku yang sangat popular, Kenali Rasul kita ni Nabi Muhammad SAW, yang dihuraikan oleh Ustaz Ahmad Adnan bersama dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi dalam buku ini terdapat infografik, gambar-gambar. Kamu suka warna-warni? Ya, ada. Kamu suka maklumat yang banyak tentang sunnah? Ada dalam buku ini. Jadi jangan lupa untuk dapatkan di pasaran. Jadi kita teruskan dengan adab yang seterusnya untuk mengasihi Rasulullah SAW. Yang ketiga mestilah mengingati Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita mengingati Rasulullah SAW? Saya tinggalkan persoalan itu kepada anda. Ya, siapa yang menjawab berselawat ke atas Rasulullah SAW, jawapan kamu benar. Bagaimana selawat ke atas Rasulullah SAW? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bila kita berselawat, itulah tanda ingatan kita kepada Rasulullah SAW. Tidak cukup hanya kita berfikir saja kepada Rasulullah, mestilah kita berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Tahukah kamu antara kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW termasuklah mendapat ganjaran 10 kali selawat daripada Allah Ta'ala bagi setiap kali kamu berselawat. Satu selawat kita kepada Rasulullah SAW 10 yang kita dapat dari Allah Ta'ala. Maka untunglah siapa yang berselawat hari-hari. Jadi yang seterusnya mengingati Rasulullah SAW dengan cara menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh. Sebagai ikon, sebagai orang yang kita ikuti dalam kehidupan kita. Apa-apa sahaja Rasulullah SAW lakukan, kita ikut, kita buat, itulah ikon sejati, barulah dinamakan sebagai pengikut Rasulullah SAW yang sejati. Kita doalah sama-sama kita dapat mengikut Rasulullah SAW dan setiap jejak langkah baginda, insya-Allah. Baiklah, marilah kita teruskan dengan dalil nakli sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim.
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang bermaksud, tidak beriman daripada kamu melainkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat yang sahih. Bermaksud, kita mestilah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita mencintai keluarga kita. Lebih daripada segala-galanya. Boleh tak kamu lakukan? Sama-samalah kita berusaha, kerana kecintaan beriman kepada Rasul merupakan salah satu daripada rukun iman. Dan apabila kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah, kamu tidak akan terpinggir daripada mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya saya nak lontarkan persoalan kepada kamu. Bagaimana cara kamu mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey? Apakah cara-cara yang boleh kamu lakukan untuk membuktikan bahawa kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan andainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Okey? Kita mestilah berasa malu kerana kita serba tidak sempurna. Jadi, apakah yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, kita mulakan semuanya daripada rumah. Apa yang boleh kita lakukan yang menunjukkan bahawa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama ialah mentaati dan menolong ibu dan ayah. Okey, taat, ikut apa yang mak ayah kita suruh. Okey, kita kena patuh selagi tidak melanggar syariat agama. Dan pernahkah kamu menolong ibu bapa di rumah? Okey, sekiranya kamu belum lagi pernah menolong ibu bapa di rumah, melakukan kerja-kerja di rumah, contohnya basuh pinggan atau kemas rumah atau pemasak, tak ada masalah. Kamu boleh mulakan hari ini. Bantu ibu bapa kamu. Nescaya kamu akan gembira. Okey? Jadi, dengan bantuan kamu itulah memberikan kamu pahala. Yang kedua ialah menjaga kebersihan diri, pakaian dan rumah. Okey? Bukan sahaja rumah kamu, mestilah pakaian dan diri juga bersih. An-nazafatu minal iman. Sebahagian daripada iman ialah kebersihan. Yang ketiga pula ialah menghormati saudara mara dan jiran. Jadi, sekiranya kamu sudah lakukan, inilah membuktikan bahawa kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukakan kepada kebaikan. Baiklah, yang kedua, kita lihat pula sekiranya kamu berada di lihat ada di mana itu. Cuba kamu fikirkan. Ia berada di sekolah. Apakah tindakan kita yang boleh kita buat untuk membuktikan bahawa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sekolah pun boleh. Yang pertama, mentaati, mengasihi dan menolong guru dan rakan. Taat kepada guru tu pun wajib. Menolong guru pun pahala. Menolong rakan pun pahala selagi dalam kebaikan. Jadi, bila kamu melakukan ketaatan kepada guru kamu, tak lawan guru kamu, apa yang guru kamu minta buat, contohnya kerja rumah, kamu lakukan tahniah kerana amanah itu telah dilaksanakan. Kamu juga telah tonton video ini, arahan daripada guru kamu juga. Itu pun merupakan salah satu ketaatan dan memberikan kamu pahala. Alhamdulillah. Tahniah kerana kamu tergolong di dalam orang-orang yang taat kepada guru.
Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan persekitaran sekolah. Okey? Kamu suka kepada kebersihan. Betul? Okey? Jadi, kamu juga mestilah menjaga kebersihan kelas kamu. Barulah dinamakan sebagai pembersih. Okey? Kalau kamu sukakan kepada kebersihan, bukan saja kamu pastikan diri saja yang bersih, kelas juga dan sekolah juga bersih. Nak buang sampah merata-rata pun kamu tak suka sebab kamu cintakan kepada kebersihan. Okey? Jadi, marilah kita teruskan lagi apakah yang seterusnya. Mematuhi peraturan sekolah. Okey? Jadi, apabila kamu mematuhi peraturan sekolah, saya ucapkan tahniah sekali lagi kerana kamu tergolong dalam murid-murid yang mematuhi peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu ada untuk menjaga keharmonian, untuk menjaga keamanan di sekolah. Okey, bukan untuk saja-saja peraturan tu, mesti ada sebab. Jadi, kita lihat cara kita mengasihi Rasulullah SAW. Kita lihat di mana tu? Okey, di kantin. Kantin pun boleh. Ya, bagaimana cara kita mengasihi Rasulullah SAW? Apabila kita berada di kantin, mengamalkan adab-adab makan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kita mengamalkan adab makan dengan menggunakan tangan kanan. Itu pun sunnah. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan. Apakah cara untuk kita buktikan bahawa kita sayang kepada Rasulullah walaupun kita berada di kantin? Menjaga kebersihan kantin. Zaman dahulu tak adalah kantin. Jadi macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita ni? Rasulullah SAW sukakan kebersihan. Jadi, bukan sahaja di rumah kita bersih, di kelas kita bersih, kantin pun kita bersih. Janganlah kita fikir, tak apalah nanti ada orang, tolong bersihkan. Okay? Buat apalah susah-susah kita nak bersihkan meja ni. Kan ada pekerja kantin. Tak boleh. Kita sama-samalah jaga kebersihan kantin. Okay? Tak rugi pun. Okay? Kamu buat kebersihan, jaga kebersihan tu kamu dapat pahala insya-Allah. Yang seterusnya, apabila kita berada di lihat gambar ni, berada di mana? Ya, berada di padang. Bagaimana cara kita mengasihi Rasulullah SAW berada kita ketika berada di padang? Okey, yang pertama ialah menutup aurat. Okey, kita bermain. Okey, kita mestilah menutup aurat. Wajib tutup aurat. Jadi itu pun akhlak yang baik. Seterusnya, menjaga kebersihan persekitaran padang. Habis saja kita main, kita kutip sampah. Jangan kita yang buat sampah. Okey? Jadi, pilihlah kamu nak yang mana. Nak jadi penjaga kebersihan ataupun pembuat sampah. Okey? Yang mana yang akan memberikan pahala, itulah yang kamu pilih. Okey? Yang seterusnya, menjaga adab-adab ketika bersukan. Okey, jangan bergaduh. Kalah, menang, adab permainan. Okey, kita mestilah satu hati. Okey, kita tak bolehlah ejek-ejek. Okey, tak bolehlah kita melakukan kezaliman. Okey, maksudnya kita tak adil dalam pertandingan tu. Okey, mana yang menang, mana yang kalah tu kita tak puas hati. Tumbuk kawan kita. Itu sesuatu yang tidak boleh. Ataupun kita senang ceritalah mendatangkan dosa lah. Jadi kita teruskan lagi. Mana yang baik tu kita buat. Okay, mudah-mudahan bila kita melakukan amal yang baik itu, Rasulullah SAW sayang kepada kita. Dan Allah juga sayang, kasih kepada kita. Seterusnya kita lihat ketika kita berada, cuba lihat gambar ni. Semestinya berada di masjid. Apakah akhlak yang boleh kita contohi? Okay? Yang pertama ialah menjaga adab-adab di masjid. Apakah adab-adab di masjid?
Okey, masuk masjid guna kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Itu antara salah satu adabnya. Okey, selain pada niat iktikaf berada di masjid, nawaitul iktikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala saja, aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak bising, duduk dengan sopan, jangan berlari-lari di dalam masjid. Masjid tu rumah Allah, okey? Jadi kita mestilah sopan. Rumah Allah, kan? Kenalah kita menjaga tingkah laku kita. Seterusnya, membaca Al-Quran dan berselawat. Itulah menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baiklah. Nilai yang dapat kita peroleh pada hari ini, sentiasa berselawat kepada Rasulullah SAW, terutama ketika nama baginda disebut. Contohnya, ada orang sebut Rasulullah, kita sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Itu pun memberikan kita pahala dan syafaat. Okey, kita teruskan lagi. Di akhirnya, apakah kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah? Penting, kerana yang pertama, kita lebih mengenali peribadi Rasulullah SAW. Kita kenal siapakah Rasulullah SAW. Okey, mestilah penting, kerana bila kita kenal Rasulullah SAW, di akhirat nanti kita tak ada masalah. Rasulullah SAW tu yang akan memberi jaminan syafaat kepada kita untuk masuk ke syurga. Okey, mestilah kita kena rebut. Yang kedua ialah kepentingan mengamalkan adab mengasihi Rasulullah ini meningkatkan kecintaan dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila kita kenal, barulah kita cinta. Sebab itulah wujud perkataan, tak kenal maka tak cinta. Jadi mestilah kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, iaitu pentingnya mengamalkan adab mengasihi Rasulullah ini mendapat syafaat Nabi. Okey, sebut syafaat. Ada nama syafaat? Okay, kalau ada, alhamdulillah, kerana maksud syafaat ini adalah pertolongan. Okey. Kalau kamu semua nak pertolongan daripada baginda Rasulullah SAW, mestilah berselawat ke atas baginda. Okey, lakukan selalu. Yang keempat, apakah pentingnya mengamalkan adab mengasihi Rasulullah ini? Mendapat ganjaran pahala semestinya. Dan yang terakhir ialah sentiasa meneladani atau mencontohi Rasulullah SAW dalam kehidupan. Jadi rumusan kesimpulannya, kita hendaklah meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan mengenali peribadi baginda yang agung. Jadi kita lihat dan nilai semula objektif pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kamu dapat nyatakan adab-adab mengasihi Rasulullah? Apa antara adabnya? Bolehkah kamu senaraikan? Apakah dalil nakli berkaitan dengan mengasihi Rasulullah SAW? Riwayah siapa? Bolehkah kamu nyatakan? Jika terlupa, boleh ulang video ini kembali. Seterusnya, menyatakan cara-cara mengasihi Rasulullah dan menyenarai 5 kepentingan mengasihi Rasulullah SAW. Kalau boleh dapat lebih daripada 5 pun, tak ada masalah. Jadi, akhirnya juga saya mengucapkan terima kasih kerana tunggu sehinggalah video ini habis. Jadi mudah-mudahan kamu semua faham. Tak faham, tak ada masalah, boleh ulang lagi. Dan terima kasih juga kepada kamu semua kerana tekan langgan dan loceng daripada channel saya. Yang baik itu semuanya dari Allah Ta'ala dan lemah yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Saya doakan kamu semua hidup bahagia dunia dan akhirat, insyaAllah. Kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.